Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung lagi pelajaran asas yang sangat-sangat asas lah ni. Sebelum ni kita belajar tentang harga, paras harga. Okey, sekarang masuk candlestick. Bukan nak terangkan pasal candlestick. Candlestick kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi sekarang pergerakan candlestick. Jadi pergerakan candlestick ni dia membentuk ombak naik turun. Baik, kita tengok candlestick yang pertama. Candlestick yang pertama yang ni lah. Jadi ni adalah candlestick bullish, yang mana harga open dia open pada harga tertentu, kemudian naik, dia tutup ke atas. Okey. Jadi bullish. So harga candlestick dia akan bergerak. Pergerakan dia candlestick yang kedua dia akan naik. Okey. Candlestick pertama ni dia naik, candlestick yang kedua pun naik, candlestick yang ketiga pun naik, keempat, kelima naik, sampailah pada satu paras. Paras ni dia dah tak boleh naik. Maksudnya dekat sini ada satu rintangan. Ada satu rintangan menyebabkan harga tu tak boleh nak naik dan dia turun ke bawah. Pada paras rintangan ni, apa yang kita kena tengok ialah, kalau dalam MetaTrader MT4, kita tengok belah kanan ada harga. Jadi kita kena tahu harga rintangan tersebut. Okey, kemudian apa berlaku? Candlestick akan turun. Candlestick pertama kita tengok yang merah ni. Okey, merah dia dah mula turun. Kedua pun turun, ketiga pun turun, keempat turun, kelima dah turun, dia naik balik. Maksudnya dekat candlestick yang keempat yang merah tu, kat situ ada sokongan yang menahan dia daripada turun, menyebabkan candlestick tersebut patah balik naik atas. Jadi sokongan ni, paras ni, kita kena tengok harga dia. Nak tengok harga dia dalam MT4, kita tengok belah kanan ada nombor-nombor tu. Itu apakah harga sokongan. Okey. Begitu seterusnya perjalanan candlestick ni, dia akan naik. Okey, candlestick yang seterusnya yang biru ni dia naik, candlestick kedua pun naik, ketiga pun naik, melepasi paras rintangan yang sebelumnya. Jadi pada bila dia dah paras rintangan yang sebelumnya, dia dah lepas, dia break dan dia naik atas. Candlestick yang ketiga pun naik atas. Kemudian candlestick yang ketiga, yang keempat tak boleh naik atas, dia turun bawah balik. Maksudnya dia telah membuat satu lagi rintangan yang kedua. Rintangan yang kedua yang lebih tinggi daripada rintangan sebelumnya. Jadi paras ni adalah paras rintangan yang baru. Dan apa yang kita kena buat, kita tengoklah harga dia. Okey. Harga dia kat belah kanan tu kita tengok. Jadi apa yang berlaku bila dia sampai paras rintangan ni, candlestick yang seterusnya dah tak boleh naik, dia patah balik bawah, dia turun balik. Dia turun. Candlestick yang candlestick yang seterusnya dia akan buat penurunan. Begitulah dia akan turun, candlestick kedua pun turun, candlestick ketiga pun turun, keempat pun turun, sampai yang keempat, yang kelima tu yang turun, dia naik balik. Maksudnya di situ ada sokongan yang kedua, yang mana dia lebih tinggi. Okey, lebih tinggi daripada sokongan sebelumnya. Jadi pergerakan ni di dalam perjalanan untuk menuju ke destinasi dia nanti akan sampai. Yang mana ini dipanggil uptrend lah, trend yang sedang menaik. Perjalanan yang sedang membuat kenaikan. Dia turun, dia naik lagi, dia turun, dia buat tinggi lagi, turun, buat tinggi lagi. Okey, sampailah satu. Begitulah juga bila dia dah sampai dekat rintangan yang kedua, sokongan yang kedua ni, dia candlestick yang seterusnya dia akan naik. Candlestick bullish dia akan naik atas. Candlestick yang kedua pun naik, candlestick yang ketiga pun naik. Naik sampailah satu paras ada rintangan, dia akan stop kat situ dan dia akan turun semula. Okey.
Jadi rintangan bahasa Inggeris dia kita panggil resistance, dan sokongan ni support. Jadi terhasillah satu ilmu support and resistance. Pergerakan membentuk support and resistance yang berterusan membuat kenaikan, yang mana kita panggil bullish ataupun uptrend. Okay. Trend dia sedang menaik, ya. Dia buat kenaikan ke atas macam ni. Okey, baik. Itu dulu. Untuk perjalanan seterusnya, kita tengok pada video yang seterusnya. Okey.